Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam webinar, para hadirin sekalian dan ahli-ahli panel yang dihormati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam majlis webinar pada pagi nirmala yang ceria ini. Saya Muhammad Syahid bin Muhammad Najib selaku pengerusi kita pada pagi hari ini. Tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya saya menjemput Saudari Fakihah binti Karim selaku moderator sesi pertama untuk memulakan majlis kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada pagi yang indah ini dalam majlis webinar bersama saya Fakihah Karim selaku moderator. Hadirin yang dirahmati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel, molek sekiranya saya mengupaskan sebuah sedikit mengenai topik yang akan saya bawa pada hari ini. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui, dalam dunia yang penuh dengan cabaran ini, sama ada cabaran sosial, emosi, ekonomi maupun teknologi, kita perlulah merujuk kembali kepada akhlak Rasulullah SAW. Kerana melalui pemahaman yang mendalam tentang baginda, kita dapat berjuang menegakkan kebaikan dan mengatasi cabaran sedia ada. Hadirin sekalian, marilah kita berkenalan. Hadirin sekalian, topik yang kami akan bawa pada hari ini ialah transformasi jiwa menghidupkan semangat akhlak Nabi dalam dunia yang mencabar. Marilah kita berkenalan dengan rakan-rakan panel kita kerana ada patah yang mengatakan tak kenal maka tak cinta. Di sebelah kanan saya, Saudara Amin selaku Ketua Option Bahasa Melayu Kumpulan 2. Apa khabar saudara? Baik, alhamdulillah. Seterusnya, ahli panel kedua, Saudari Syazwani. Apa khabar saudari? Baik, alhamdulillah. Dan di hujung saya, Saudari Amalina. Selamat datang buat saudari. Terima kasih moderator. Akhir sekali, ahli panel keempat, Saudara Adham. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, terima kasih saudari. Setelah mengenali ahli panel kita, marilah kita membuka gelanggang webinar kita dengan soalan pertama. Saya akan bertanyakan soalan kepada Saudara Amin. Saudara, apakah contoh akhlak Rasulullah yang sesuai untuk menenangkan jiwa? Terima kasih saudari. Akhlak Rasulullah SAW dalam menenangkan jiwa termasuk dengan sering memberi makan orang miskin dan berbuat baik kepada anak yatim. Di dalam hadis riwayat Ahmad, ada seseorang datang mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai bagaimana hendak menenangkan hatinya. Lalu jawab baginda Rasulullah SAW yang bermaksud, jika engkau ingin hatimu menjadi tenang, maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Kita dapat lihat akhlak Rasulullah SAW dengan anak yatim betapa baginda sangat memuliakan mereka. Baginda tidak pernah mengkerdik, bahkan Rasulullah sering bersikap lemah lembut dan mengusap kepala anak-anak yatim. Mengusap kepala anak yatim merupakan sebahagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai umat Rasulullah untuk mencontohi akhlak mulia baginda yang sentiasa memuliakan dan berbuat baik terhadap anak-anak yatim. Saya serahkan semula kepada saudari. Terima kasih Saudara Amin. Jelaslah melalui pandangan saudara, akhlak Rasulullah dapat mencapai ketenangan jiwa dalam menghadapi kehidupan. Seterusnya, seperti yang kita ketahui, dalam dunia yang penuh mencabar ini, pembunuhan sering berlaku kerana perasaan amarah dan tergesa-gesa dalam membuat tindakan. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada Saudari Syazwani. Saudari, bagaimanakah kita mencontohi akhlak Rasulullah untuk menguruskan emosi? Terima kasih saudara moderator. Berdasarkan soalan ini ditujukan, saya dapat menghuraikan dari
daripada peristiwa Rasulullah SAW sering dihina oleh Abu Jahal ketika baginda sedang berdakwah di Mekah. Abu Jahal mencaci Rasulullah SAW di hadapan umum serta menganggap baginda sebagai orang gila dan menuduhnya menyebarkan ajaran yang tidak masuk akal. Meskipun mendapat hinaan sedemikian, tetapi baginda tidak terus memarahi, malahan tetap mendoakan agar mereka memperoleh hidayah. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk sentiasa tenang dan tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan, terutamanya apabila kita berada dalam keadaan marah atau tertekan. Ketika inilah kita tanpa berfikir akan terus mengeluarkan kata-kata yang kasar dan boleh menyebabkan hati seseorang itu terluka atau terkeris. Kita juga akan melakukan perbuatan yang merosak, perbuatan kekerasan seperti memukul dan merosakkan barang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang paling bergusti, tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita betapa pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi cabaran dan provokasi masa kini yang serba canggih. Oleh itu, kita boleh gunakan satu cara daripada Rasulullah SAW dalam mengenangi perasaan marah, iaitu kita boleh mengubah posisi diri. Jika sedang duduk, maka hendaklah dia berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jika dia sedang duduk, maka hendaklah dia baring jika perasaan itu masih belum reda. Okey, itu saja yang dapat saya uraikan. Terima kasih. Terima kasih Saudari Wani. Sememangnya perasaan marah dan tergesa-gesa perlu dielakkan supaya kita dapat melakukan keputusan yang rasional dan tidak memudaratkan diri sendiri. Oleh itu, mari kita dengar pandangan daripada Saudara Adham mengenai sifat sabar Rasulullah. Baiklah, terima kasih saudari. Sebelum saya mengemukakan pandangan saya ingin membaca maksud satu ayat dari surah Al-Baqarah. Ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, memintalah kamu dengan bersabar dan solat, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Pada pandangan saya, masyarakat kini menjadi lebih agresif. Kita dapat lihat bahawa masyarakat pada zaman ini menjadi lebih mudah mencaci dan memaki jika berasa tersinggung. Hal ini sudah dinormalisasikan oleh umat Islam pada zaman ini. Perkara ini perlu dibendung kerana ianya sudah bertentangan dengan ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah pernah dimaki, dicaci, malahan dilemparkan batu sehingga tumit baginda terluka. Baginda yang berjalan di bawah panas terik untuk menyebarkan dakwah, namun baginda disambut dengan makian dan kata-kata kesan. Salah seorang dari Bani Taif telah berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahawa mereka tidak akan mengikut ajaran Islam sehingga kain Kaabah terkoyak. Baginda pulang dengan rasa sedih dan berlumuran darah. Baginda berhenti di bawah sebuah pokok. Baginda menadahkan tangan dan merintih kepada Allah. Malaikat Jibril yang mendengar perkara tersebut berasa sedih dan menawarkan diri untuk membalikkan bumi Taif. Namun sifat sabar yang dimiliki oleh Rasulullah, baginda menghalang malaikat Jibril dari membuat perkara tersebut. Kita dapat lihat di sini bahawa sifat sabar Rasulullah sangat tinggi. Sebagai umat Islam, kita seharusnya mencontohi sifat sabar Nabi Muhammad SAW agar hidup kita sentiasa tenang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Saudara Adham. Tanpa melengahkan masa, kita beralih kepada panel yang seterusnya, iaitu Saudara Aman. Terima kasih Fatihah sebagai moderator kita pada hari ini. Saya di sini ingin mengulaskan sedikit isi berkaitan topik kita pada hari ini. Rasulullah merupakan insan yang amat sesuai untuk kita jadikan contoh terutamanya sifat dan sikap baginda yang mulia itu, iaitu sifat pemaaf dan bertoleransi. Dapat dilihat dari detailnya pada hari ini, riset perlindungan wanita telah ditubuhkan bagi melindungi dan mendidik semula perempuan yang telah terjebak dalam gejala sosial yang begitu negatif. Sebagai manusia biasa, kita tidak dapat lari dari melakukan keikhlafan dan seharusnya kita kembali bertaubat kepada jalan yang benar. Sehubungan dengan itu, kita perlulah memandang mereka yang diberi ujian daripada Allah SWT itu dengan baik serta memberikan sokongan moral kepada mereka. Itu saja dapat saya kongsikan pada hari ini. Terima kasih Saudari Amalina. Kita tutup perbincangan webinar kita dengan membuka sesi soal jawab daripada pihak penonton.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akil Najmi. Saya ada soalan ingin diajukan oleh panel yang kedua. Bagaimanakah Rasulullah dapat mengawal emosinya dalam menyampaikan dakwah? Okey, sekian daripada saya. Terima kasih kerana mengajukan soalan kita tadi. Okey, saya dapat menjawab di sini. Rasulullah mengawal emosinya ketika berdakwah dengan banyakkan berdoa dan mendekatkan diri dengan Allah. Melalui situlah kekuatan dalam dirinya meningkat demi menyebabkan dakwah dengan pelbagai dugaan dan cabaran. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid Bangga Muda dan saya ingin ajukan soalan ini kepada saudara Adham. Jadi soalan saya, apakah pengajaran daripada akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW yang boleh kita terapkan dalam kehidupan ketika kita menghadapi cabaran dalam hidup? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara. Sifat yang boleh kita terapkan dalam kehidupan seharian kita adalah sifat sabar. Seperti mana yang telah saya bahaskan tadi, sifat sabar Rasulullah tidak mempunyai batasan. Baginda dicaci, dimaki, malah dibaling dengan batu. Baginda tetap mendoakan kebaikan kepada sesuatu bagi. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Itu sahaja daripada kami. Saya serahkan majlis webinar ini kepada pengurusi majlis. Alhamdulillah, majlis kita untuk sesi pertama berjalan dengan sangat lancar. Saya juga melihat ahli-ahli panel kita berlomba-lomba untuk melontarkan pandangan mereka. Jadi, tanpa membuang masa, saya menyerahkan majlis kita pada hari ini kepada pengerusi sesi kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para hadirin yang berada di majlis yang mulia ini serta para penonton yang menyaksikan rancangan ini secara langsung di rumah maupun di tempat lain. Saya Haziq Iman merupakan pengerusi webinar pada sesi yang kedua ini. Pertama sekali, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu kembali untuk menjayakan program webinar bagi sesi yang kedua. Justeru tajuk yang akan kami kupaskan pada hari ini ialah Rasulullah, kekuatan sebenar seorang khalifah. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, pada penghujung majlis ini akan diadakan sesi soal jawab. Jika saudara-saudari terdapat sebarang kekeliruan ataupun sebarang pertanyaan, bolehlah diajukan pada penghujung majlis ini. Tanpa membuang masa, saya akan serahkan majlis ini kepada moderator Muhammad Daniel Hakim Abdul Rahim dan rakan-rakan panel yang saya kasihi sekalian. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi webinar atas kata alu-aluan sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para hadirin sekalian. Berkumpulnya kita pada hari ini bagi membincangkan sebuah topik yang berkenaan kekuatan emosi Rasulullah dan kesempurnaan akhlaknya dalam mengharungi segala cabaran dalam hidupnya sebagai seorang khalifah. Sebelum kita berdiskusi dengan lebih lanjut, eloklah kita berkenalan terlebih dahulu dengan rakan ahli panel kita pada hari ini yang berada di sebelah kanan saya, yang segak berkemeja hitam yang berada di hujung, saudara Muhammad Jazman. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat. Saya berasa gembira dapat berbicara sepatah dua kata dalam webinar ini. Alhamdulillah. Seterusnya yang berada di sebelah saya, saudara Muhammad Adif Al-Zikri. Adakah saudara sihat-sihat sahaja? Sihat, Alhamdulillah. Saya juga mengharapkan semua di sini sihat-sihat sentiasa. Alhamdulillah. Seterusnya yang berada di kiri saya merupakan jutawan yang juga merupakan para panel kita pada hari ini yang berada di hujung, saudari Nur Fashana. Adakah saudari sihat sahaja? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana menjemput saya mengikuti webinar pada hari ini. Alhamdulillah. Dan panel kita yang terakhir iaitu saudari Putri Natasha. Adakah saudari sihat-sihat sahaja? Alhamdulillah sihat dan masih diberi peluang untuk berada di sini. Alhamdulillah.
Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW merupakan satu-satunya manusia yang paling sempurna di muka bumi ini, dan tiada siapa yang dapat menandingi kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendatangkan berbagai-bagai cabaran dan dugaan di dalam hidup baginda. Namun baginda tetap memilih akhlak yang terpuji untuk menguruskan segala cabaran di dalam hidupnya. Tanpa membuang masa, mari kita berdiskusi mengenai topik ini dengan lebih lanjut bersama-sama rakan panel kita. Saudara Alif, bolehkah saudara berkongsikan kepada sidang hadirin mengenai kesempurnaan akhlak Rasulullah dalam menguruskan emosi? Terima kasih saudara. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini untuk membincangkan tentang satu perkara yang amat penting, iaitu pengurusan emosi. Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan situasi yang mencabar kesabaran dan emosi kita. Marah, sedih, kecewa dan kadang-kadang hilang sabar adalah sebahagian daripada emosi manusia. Namun, sebagai umat Islam, kita mempunyai contoh terbaik dalam menguruskan emosi, iaitu Rasulullah SAW. Baginda menunjukkan kita bagaimana untuk menghadapi cabaran dengan penuh kesabaran dan ketenangan. Salah satu contoh yang terkenal ialah kisah seorang Arab Badri yang kencing di dalam masjid. Para sahabat marah dan ingin bertindak, tetapi Rasulullah SAW dengan penuh hikmah meminta mereka untuk bersabar dan membiarkan dia selesai. Kemudian baginda meminta tempat itu dibersihkan dan menasihati pemuda tersebut dengan lembut. Setakat itu dahulu daripada saya, kembali kepada saudara. Terima kasih saudara Alif Azikri. Subhanallah, sesungguhnya Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang sungguh mulia. Seterusnya kita beralih kepada saudari Nur Fashana. Bolehkah saudari berkongsikan kepada sidang hadirin apakah contoh kesempurnaan emosi Nabi Muhammad SAW? Terima kasih kerana memberi saya ruang untuk berkongsi pandangan saya. Dalam pengurusan emosi, Rasulullah SAW adalah teladan yang sangat luar biasa. Baginda menunjukkan sifat pemaaf yang tiada tandingannya. Walaupun seringkali diantaranya, Rasulullah SAW tidak pernah berdendam, bahkan menghadapinya dengan kelembutan dan kesabaran. Satu peristiwa yang amat menggambarkan ketinggian akhlak yang boleh saya kongsikan adalah ketika baginda menyampaikan dakwah di Taif. Selepas melalui tahun penuh kesedihan dengan kewafatan isteri tercinta, Sayyidatina Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Waktu tersebut, Rasulullah SAW menghadapi tentangan yang hebat dari penduduk Taif. Mereka bukan sahaja menolak dakwah baginda, tetapi juga membaling batu sehingga menyebabkan baginda luka parah dan darah mengalir membasahi jubahnya. Walaupun dianiaya sedemikian rupa, Rasulullah SAW tidak meminta Allah untuk menurunkan bala kepada mereka. Sebaliknya, baginda memaafkan penduduk Taif dan berdoa agar generasi mereka kelak menerima Islam dan mengembangkannya. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan tentang akhlak terpuji Rasulullah. Terima kasih saudari Nur Fashana atas hujah yang amat bernas itu tadi. Kini kita beralih kepada saudara Jazman. Saudara, bolehkah saudara menceritakan sebuah sirah yang menunjukkan kecekalan emosi baginda? Baik, terima kasih saudara moderator. Saya teringat satu peristiwa ketika berlakunya kewafatan isteri tercinta Rasulullah SAW, iaitu Siti Khadijah. Baginda sangat berasa sedih kerana Khadijah merupakan pendukung utama dalam dakwahnya. Namun baginda tidak membiarkan kesedihan menguasainya. Baginda terus bersabar dan mengingati bahawa setiap ujian datangnya daripada Allah, dan baginda mengharapkannya dengan penuh keimanan. Ini merupakan satu contoh tentang bagaimana baginda menyalurkan kesedihan pada Allah dengan memperbanyakkan doa dan sabar. Benar, sesungguhnya hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dalam semua perkara. Kini kita bertanyakan soalan kepada saudari Natasha. Bolehkah saudari berkongsikan bagaimana Rasulullah menguruskan emosinya di samping berpegang kepada akhlak yang mulia? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk berkongsi serba sedikit ilmu tentang sifat baik Rasulullah yang boleh kita teladan dalam hidup kita. Dapat sifat baik Rasulullah yang boleh disyukuri iaitu sifat baginda yang berkasih sayang dan empati. Rasulullah SAW bersifat kasih sayang dan empati kepada umatnya, keluarga, sahabat dan termasuk juga haiwan. Sebagai contoh, dalam satu peristiwa Rasulullah SAW mendapati seekor burung kehilangan anaknya yang diambil oleh sahabat baginda, lalu memintanya untuk pulangkan dengan segera. Hal ini dikatakan baginda menunjukkan sifat belas kasihan dan empati
terhadap semua makhluk dan juga termasuk haiwan. Itu sahaja serba sedikit yang boleh saya kongsikan pada hari ini. Terima kasih saudari. Benar, kita seharusnya mengasihi semua perkara yang berada di sekeliling kita, termasuklah haiwan dan juga alam sekitar. Sidang hadirin sekalian, kini kita sudah berada di hujung perbincangan dan diskusi. Dengan itu dapat saya simpulkan bahawa terdapat berbagai-bagai perilaku Nabi Muhammad yang boleh kita contohi untuk kita mendapatkan kesempurnaan akhlak dan juga pengurusan emosi yang terbaik di dalam hidup kita. Kini kita memberi ruang kepada para hadirin sekalian untuk bertanyakan serba sedikit soalan yang bermain di fikiran. Dipersilakan. Saya, Nasa Datul Elisa, ingin mengajukan soalan kepada Puteri Natasha. Bagaimanakah Rasulullah SAW mengajar kita untuk mengawal kemarahan dalam pelbagai situasi dan apakah kesan baik daripada akhlak Rasulullah ini? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari yang telah menganjurkan soalan tersebut. Rasulullah SAW memberikan kesabaran dengan memilih untuk berdiam diri daripada terus bertindak ketika marah. Sebagai contoh, baginda sering mendiamkan diri ketika berhadapan dengan ucapan atau perbuatan yang menyakitkan, dan baginda hanya memberikan respon selepas baginda tenang. Kesannya ia dapat mencegah daripada membuat keputusan secara terburu-buru terhadap emosi yang tidak terkawal. Baik, sekarang kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Nurul Ada Natasha, ingin mengajukan soalan saya kepada saudari Nur Farshana. Soalannya berbunyi begini. Apakah pendekatan Rasulullah SAW dalam menangani kesedihan dalam kehidupan seharian? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Pada pandangan saya, Rasulullah SAW menghadapi kesedihan dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah. Baginda sering berdoa dan mengadu kepadanya dalam solat tahajud dan memohon pertolongannya. Baginda hanya menunjukkan emosi dengan menangis tetapi tetap meredai akan ujian yang ditimpa-Nya. Oleh itu, tidak salah untuk kita menangis kerana ia merupakan fitrah manusia. Benar, sesungguhnya hanya kepada Allah tempat kita mengadu. Baik, kita memberi ruang kepada soalan yang ketiga. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalila dan saya ingin mengajukan soalan saya kepada saudara Alif. Mengapakah sifat pemaaf Rasulullah SAW dapat menjamin kesejahteraan emosi dalam kehidupan seharian kita? Terima kasih saudari Dalila atas pertanyaan tersebut. Sifat pemaaf Rasulullah SAW dapat menjamin kesejahteraan emosi dalam kehidupan kita kerana ianya dapat dijadikan contoh teladan yang baik dalam kehidupan kita. Hal ini kerana Rasulullah SAW mengajar kita bahawa memaafkan bukan tanda kelemahan tetapi kekuatan rohani. Ini menjadikan seseorang itu lebih dihormati dan disayangi oleh dalam kalangan masyarakat. Setakat itu. Kita memberi ruang kepada soalan yang seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahbatul Islamiyah. Saya ingin tunjukkan soalan buat saudara Jazmai yang berbunyi, apakah peranan doa dan zikir dalam pengurusan emosi menurut Rasulullah SAW? Sungguh menarik soalan ini dikemukakan. Rasulullah mengajarkan kita bahawa doa dan zikir merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang memberikan ketenangan jiwa buat hamba-Nya yang sedang menghadapi tekanan dalam kehidupan. Allah berfirman yang bermaksud, ketahuilah dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Hal ini menunjukkan bahawa melalui doa dan zikir, seorang itu dapat mencapai ketenangan jiwa, terutama bagi mereka yang sedang berhadapan dengan masalah. Baik, sekarang kita memberikan ruang kepada soalan yang terakhir. Dipersilakan. Saya Azizana, saya ingin mengajukan soalan kepada saudari Shana. Bagaimanakah Rasulullah membantu orang lain mengatasi perasaan kesedihan dan perasaan kekosongan emosi? Baiklah, untuk menjawab soalan ini, kita perlu memahami isu utama yang dibangkitkan iaitu pengurusan emosi Rasulullah. Hatta dengan sahabat baginda juga, Rasulullah amat mengambil berat tentang emosi sahabat. Dengan baginda sentiasa berusaha untuk mendekati dan memberikan sokongan emosi kepada mereka yang merasa kesunyian. Seperti bagaimana baginda memberikan perhatian khusus kepada sahabat-sahabat yang memerlukan. Baik, di sini kita sudah tamatlah perbincangan dari sesi soal jawab kita. Saya serahkan sesi webinar ini kepada saudara pengerusi webinar. Dipersilakan.
Jadi, tamatlah sudah kedua-dua sesi kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada moderator dan juga para panel yang tidak dinafikan lagi banyak pengetahuan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah dikongsikan tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan seharian untuk masa yang akan datang. Sama-samalah kita memperbaiki diri kita untuk menuju ke arah yang lebih baik di samping mengejar syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.